TV KPM. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Seronoknya Malaysia dah merdeka. Apa yang seronok sangat tu, Ifan? Seronoklah cikgu sebab Malaysia dah dapat kemerdekaan. Ifan tahu ke maksud merdeka tu apa? Maksudnya Ifan dapat cuti lah cikgu. Memanglah, Ifan cuti, seluruh rakyat Malaysia cuti. Hari ini kita akan membincangkan tentang detik-detik pemasyuran kemerdekaan negara. Mari kita. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan berkongsikan kepada anda tentang mata pelajaran sejarah dengan topik kita, Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Untuk itu, kita bawakan seorang jurubahasa isyarat. Ifan persilakan Cikgu Nabila Ilyas atau Yahya dari SMK Sungai Layar Sungai Petani Kedah Darul Aman. Hai Cikgu, selamat datang bersama kami untuk episod hari ini. Sihat? Terbaik. Okey Cikgu. Hari ini kita juga bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Tadi dah tanya kepada Ifan, tahu tak apa maksud kemerdekaan? Untuk itu kita bawakan Cikgu Rozanah Jas dari Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan selaku penolong pengarah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu, tadi kenapa Cikgu tanya apa maksud kemerdekaan Cikgu? Hari ini kita nak membincangkan tentang detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Sebab itulah kita bincang tentang apa maksud kemerdekaan tadi. Bukan sekadar melaungkan kemerdekaan sahaja. Betul Cikgu, dan pastinya kita bawakan juga murid-murid Cikgu dalam talian sekarang ini. Okey Cikgu, jom kita perkenalkan mereka. Silakan. Okey, yang pertama, Borik Iskandar daripada SMK Seremban Jaya 2. Hai Borik. Hai Borik, selamat berkenalan. Yang kedua, Luqman Amsyar dari SMK Seremban Jaya 2. Baik, Hai Luqman. Okay, yang ketiga, Nur Humaira juga dari SMK Seremban Jaya 2. Hai Humaira. Dan Nazirah Batrisha dari SMK Seremban Jaya 2. Okey, dari sekolah yang sama ada 2 ekor kumbang dan 2 kuntung bunga bersama kita untuk kelas sejarah hari ini dengan topik kita Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Baik Cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Irfan. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan membincangkan bab 10 Pemasyuran Kemerdekaan Negara dalam topik dalam tingkatan 4. Baiklah, apabila kita bercakap tentang detik pemasyuran kemerdekaan negara, kita perlu tahu dulu apa ertinya tentang kemerdekaan. Kemerdekaan ialah negara bebas daripada penjajahan kuasa asing dan negara mempunyai hala tuju pemerintahannya sendiri. Maknanya, sesebuah negara boleh menerajui negara tanpa sebarang campur tangan kuasa asing. Faham? Selain itu, kemerdekaan juga bermakna negara berdaulat, iaitu negara yang mempunyai kuasa tertinggi. Tapi secara umum, merdeka kita bebas daripada penjajahan kuasa asing. Jadi kita lihat juga beberapa tokoh memberi maksud tentang kemerdekaan. Silakan Cikgu. Mari kita lihat tokoh daripada luar memberi pendapat mereka tentang kemerdekaan. Yang pertama ialah tokoh daripada Afrika yang memperjuangkan penindasan orang kulit hitam di Afrika, iaitu Nelson Mandela. Beliau menyatakan bahawa kemerdekaan ialah kebebasan, bukan satu pertempuran melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas.
Selain itu, kebebasan dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Itu pendapat daripada Nelson Mandela. Kita lihat juga pendapat daripada tokoh kemerdekaan India, iaitu Mahatma Gandhi. Kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar, supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Itu ialah antara pendapat tokoh-tokoh daripada luar. Mari kita lihat tokoh dalam dari Malaysia sendiri. Pada masa itu tokoh tanah Melayu lah. Okey, mari kita lihat apakah pengertian kemerdekaan bagi bapa kemerdekaan kita ialah Tunku Abdul Rahman. Jadi Tunku Abdul Rahman menyatakan kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baru yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Itu maksud yang dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman tentang kemerdekaan tanah Melayu. Kita lihat juga tokoh yang lain daripada Sarawak, iaitu Tun Temenggung Jugah Anak Barieng, yang menyatakan melalui kemerdekaan, keselamatan negeri lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Jadi penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan ini dapat mengatasi ancaman komunis. Ini antara tokoh-tokoh, 4 tokoh yang memberi tafsiran tentang kemerdekaan. Betul, Cikgu. Okey, kita lihat bagaimana pemahaman murid untuk apa yang saya cuba terangkan sebentar tadi. Antara tokoh tempatan berikut, yang manakah memberi takrifan tentang kemerdekaan? Okey, ada tak murid-murid SMK Seruman Jaya 2? Siapa nak jawab, sila angkat tangan anda. Okey, Farid. Berikan jawapan. Mungkin boleh bacakan soalan dulu dan berikan jawapan yang betul. Silakan. Antara tokoh tempatan berikut, yang manakah memberikan takrifan tentang kemerdekaan? Jawapan saya, Tun Temenggung Jugah Anak Barieng. Okey, tepat sekali jawapan Borik. Kita boleh bagi 1 bintang Satu untuk bintang. Borik. Okey, tahniah Borik. Abang Irfan akan Tahniah, lukiskan 1 bintang di sini. Tak Jadi ingat, cantik-cantik salah satu silakan, Cikgu. Salah satu tokoh tempatan yang memberi makrifat tentang kemerdekaan ialah Tun Temenggung Jugah Anak Barieng. Selain itu, Tunku Abdul Rahman juga memberi takrifan tentang kemerdekaan. Okey, kita nak lihat pemahaman murid mengikut pandangan sendiri. Tentang pengertian kemerdekaan, terutamanya untuk generasi-generasi muda pada hari ini. Menarik soalan tu. Cikgu nak minta seorang-seorang bagi pengertian kemerdekaan mengikut pandangan masing-masing. Okey, kita minta... Siapa nak mulakan dulu? Cikgu pilih. Luqman dulu. Luqman. Asyik tersenyum je, Luqman. Silakan. Okey. Pengertian kemerdekaan menurut pandangan saya ialah bebas menentukan sendiri hala tuju dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat bebas dan berkuasa memilih pemimpin mereka. Contohnya, mengadakan pilihan raya untuk memilih Perdana Menteri. Oleh itu, melahirkan negara yang aman dan harmoni. Kesimpulannya, politik negara akan stabil. Siap ada kesimpulan lagi. Terima Luqman dah kasih. bersedia dengan pandangan tentang kemerdekaan. Maksudnya negara bebas menentukan hala tuju pemerintahan. Betul. Dengan pengertian kemerdekaan yang begitu bermakna, okey, cikgu berikan 1 bintang untuk Luqman. 1 bintang untuk Luqman. Okey, Kita minta Humairah memberi pandangan tentang kemerdekaan. Silakan, Humairah. Baiklah. Pengertian kemerdekaan menurut pandangan saya juga bermaksud negara berdaulat yang mempunyai kuasa tertinggi. Hal ini kerana kemerdekaan membuatkan negara kita diiktiraf oleh negara lain. Kesannya, tiada lagi kuasa asing yang mampu mempengaruhi pentadbiran kita. Kesimpulannya, kita hendaklah taat terhadap raja agar kedaulatan dapat dikekalkan. Terima kasih, Humairah. Jadi menurut Humairah, apabila kita ada kemerdekaan, maksudnya negara lain akan memandang kita dengan lebih baik. Betul. Dan negara kita berdaulat, cikgu. Ya, betul tu, Irfan. Okey, kita bagi 1 bintang untuk Humairah. 1 bintang untuk Humairah. Okey, kita minta Nazirah memberi maksud tentang kemerdekaan. Mungkin yang terakhir untuk segmen ini, silakan.
Nazira? Okey, pada pandangan saya, kemerdekaan bermaksud kita bebas daripada campuran kuasa asing. Meskipun kita telah merdeka secara fizikal bertahun dahulu, namun hakikatnya minda kita masih terikut-ikut dengan agenda barat, terutamanya generasi milenial sekarang yang menganggap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan seharian sudah tidak relevan. Jadi seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia memartabatkan penggunaan bahasa Melayu supaya kita terus merdeka dalam aspek bahasa. Wah, merdeka dalam aspek bahasa. Terima kasih Menarik. Nazira. Maksudnya kemerdekaan ini luas, bukan saja bebas dari jahat-jahan tetapi merdeka daripada jati diri kita sendiri. Okey, terima kasih Nazira. So kita bagi 1 bintang untuk Nazira. Wah, tahniah semua. Maksudnya cikgu, bukan sahaja Ifah dapat cuti, tapi maksud merdeka itu sendiri adalah kita bebas dari penjajah dan berdaulat, dan kita bebas untuk memilih corak pemerintahan negara kita sendiri. Terima kasih cikgu dan murid-murid. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali semasa dalam Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM, sekarang kita sedang belajar tentang sejarah tingkatan 4. Cikgu, nak tahu juga bagaimana keadaan persediaan untuk kita menyambut pemasyuran kemerdekaan ketika itu, cikgu? Okey. Okey, mari kita lihat bagaimana persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, bagi memastikan pemasyuran kemerdekaan negara ini menjadi satu peristiwa yang bermakna untuk negara dan rakyat pada masa itu dan pada masa sekarang lah. Jadi pada masa itu Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah menubuhkan 2 jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal dan Jawatan Kuasa Sambutan, untuk memastikan kemeriahan sambutan itu dirasai oleh seluruh penduduk Tanah Melayu. Jadi mari kita kaji Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal. Apa yang telah direncanakan oleh pemimpin-pemimpin pada masa itu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi, Tunku Abdul Rahman telah merencanakan persediaan fizikal yang turut diatur di setiap negeri juga. Jadi, tumpuan upacara adalah di Padang Kelab Selangor dan Stadium Merdeka. Jadi, Tunku Abdul Rahman pada 8 Julai 1957 telah berucap dalam Radio Malaya menyeru seluruh rakyat meraihkan Hari Kemerdekaan dengan meriah supaya kekal dalam sejarah negara. Pada 3 Ogos 1957, Datuk Abdul Razak Hussein menerusi Radio Malaya juga memaklumkan atur cara sambutan terutama pada 31 Ogos 1957. Jadi, maknanya persediaan ini telah diwar-warkan kepada seluruh penduduk Tanah Melayu supaya meraihkan, memeriahkan sambutan pada ketika itu. Dan ketika itu cikgu melalui radio, ya? Radio Malaya. Radio merupakan medium paling utama pada ketika itu. Okey, jadi mari kita lihat persediaan fizikal yang pertama. Persediaan fizikal yang pertama ialah pembinaan Stadium Merdeka. Untuk pengetahuan Irfan dan penonton-penonton murid-murid sekalian, Stadium Merdeka dibina hanya semata-mata untuk meraihkan pemasyuran kemerdekaan. Stadium Merdeka ini menunjukkan penonjolan identiti negara, iaitu prasarana fizikalnya disediakan untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong. Memandangkan jawatan yang di-Pertuan Agong ini diwujudkan selepas negara kita merdeka, maka istana juga dibina untuk menunjukkan identiti pemasyuran kemerdekaan selain Stadium Merdeka. Okey, Stadium Merdeka ini untuk pengetahuan semua dibina hanya dalam masa 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja, cikgu? Ya, 6 bulan untuk menjadi tempat pemasyuran kemerdekaan ini dijalankan.
Jadi untuk melaksanakan pemasyhuran kemerdekaan ini, beberapa perkara juga telah diambil kira. Contohnya, pemilihan lagu kebangsaan. Baik. Lagu Negaraku yang menjadi simbolik kita hingga sekarang ini dipilih untuk pemasyhuran kemerdekaan ini oleh Tunku Abdul Rahman dan lagu Negaraku ini berasal daripada lagu Terang Bulan yang berasal daripada negeri Perak. Okey, seterusnya ialah bendera. Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah direka bentuk oleh seorang kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor iaitu Muhammad Hamzah dan rasmi dikibarkan pada 26 Mei 1950. Pada awal bendera ini dicipta hanya ada 11 jalur sahaja menunjukkan 11 negeri di tanah Melayu. Masa ni belum lagi ada Sabah dan Sarawak. Hanya Semenanjung Tanah Melayu sahaja yang merdeka. Itu kena faham, Sabah dengan Sarawak hanya muncul apabila pembentukan Malaysia. Pada tahun 1963, Cikgu. Pandai. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah pengetahuan murid tentang bendera. Selepas pembentukan Malaysia, jalur pada bendera telah bertambah kepada 14 jalur. Apakah nama baru yang diberikan kepada bendera Malaysia? Murid-murid cuba berikan jawapan. Silakan. Angkat tangan dan terus jawab. Angkat tangan dan terus Okey, jawab. Okey, Nazira. Apakah nama baru bagi bendera Jalur tersebut? Gemilang. Jalur Gemilang. Betul ke, Cikgu? Betul, tepat Betul. sekali. Angkat sikit jalur Gemilang, Irfan. Angkat sikit. Merdeka. Itu nama baru kita ialah Jalur Gemilang Betul. bagi bendera Malaysia. Okey, terima kasih untuk 1 bintang untuk Nazira. 1 bintang. Kalau kita lihat corak pada bendera ada juga mempamerkan warna-warna yang memberi maksud-maksud tersendiri. Okey, cuba berikan cikgu maksud warna biru dalam bendera Malaysia. Warna biru. Menarik soalan ni. Okey, cikgu pilih cikgu Vorid ke Luqman? Cikgu, Wari tadi dah jawab. Kita minta Luqman jawab. Luqman pula, silakan. Apa maksud warna biru tu, Luqman? Okey. Maksud warna biru dalam bendera Malaysia ialah perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, terima kasih. Warna biru melambangkan warna perpaduan. 1 bintang untuk Luqman. Okey, kita teruskan Baik. Irfan kepada Silakan. lambang simbolik pemasyhuran kemerdekaan ialah salah satunya ialah Jata Negara. Penggunaan Jata Negara diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957 untuk menunjukkan lambang kedaulatan negara. Okey, kalau kita lihat ini ialah gambar Jata Negara. Ada maksud tersendiri. Boleh kita tanya murid-murid tentang pengetahuan mereka tentang Jata Negara. Okey, yang pertama, apakah maksud bintang pecah 11 yang berada di atas separuh bulan ini? Mari kita tanya murid-murid. Siapa Okey, nak siapa jawab? yang nak jawab? Okey, kita minta Humairah. Humairah jawab. Apakah maksud bintang pecah 11? Bintang pecah 11 bermaksud 11 buah negeri Melayu dan negeri Selat. Okey, terima kasih Humairah. Kita bagi 1 bintang. Okey, tepat jawapannya. Bintang pecah 11 tu bermaksud negeri-negeri di tanah Melayu. Okey, seterusnya ialah 5 keris dalam Jata Negara. Apakah maksud 5 keris? 5 keris tu dekat mana? 5 keris tu ada di sini. Dekat warna merah tu. Dekat warna merah. Okey, kita minta Vorid jawab. Silakan, Vorid. Maksud 5 keris dalam Jata Negara ialah merujuk kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, terima kasih Vorid. Maksud 5 keris itu ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, kita bagi 1 bintang. 1 bintang untuk Vorid. Okey, murid-murid di rumah boleh tengok apa dia 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, seterusnya bunga kebangsaan. Bunga kebangsaan telah dipilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman. Sebenarnya Irfan, sebelum bunga raya dipilih ada 7 jenis buah bunga. Antaranya bunga cempaka, bunga melur, bunga mawar untuk dipilih sebagai bunga raya. Hasil pemilihan jawatan kuasa memilih bunga raya kerana bunga raya ini mudah didapati, kemudian warnanya yang menyerlah, serta yang paling penting bunga raya tidak menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara di dunia. Jadi bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan.
Okey, mari kita lihat seterusnya, jawatan kuasa sambutan. Tadi cikgu dah terangkan tentang jawatan kuasa fizikal. Jawatan kuasa sambutan tertumpu di Stadium Merdeka. Okey, jadi jawatan kuasa sambutan ini juga dirancang bagi memastikan sambutan di Padang Kelab Selangor pada malam kemerdekaan dan siang di Stadium Merdeka. Jadi kita lihat jawatan kuasa sambutan ini telah menyediakan pakaian khas untuk menteri dan pegawai tinggi, iaitu baju muskat yang pakaian dari Kedah yang diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam bersongket, bersamping dan tengkolok yang direka khas untuk menteri-menteri pada masa itu. Jadi, untuk memastikan sambutan ini berjalan lancar, kerajaan telah menghantar 300 orang pegawai kerajaan untuk mengadakan kursus protokol, memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi, mereka ini telah membuka peluang rakyat-rakyat Tanah Melayu pada masa itu untuk menyambut kemerdekaan dengan contohnya menjual tiket kereta api kepada penduduk-penduduk di Tanah Melayu. Okey, seterusnya ini ialah bagi memastikan sambutan kemerdekaan berjalan lancar. Jadi ada pelbagai jawatan kuasa dibentuk, contohnya Jawatan Kuasa Pusat Perayaan Merdeka dan Jawatan Kuasa Kerja Perayaan Ibu Kota Persekutuan. Okey, mari kita lihat murid-murid, bagaimana murid-murid boleh merasai kemerdekaan itu. Adakah murid-murid berbangga dengan kemerdekaan itu? Okey, mari kita lihat pendapat murid semua. Rakyat Malaysia harus berbangga dengan keunikan kemerdekaan negara kita. Mohon bahaskan anak-anak murid di rumah, di talian. Siapa nak mulakan dulu perbincangan kita? Kita nak minta seorang. Bahaskan. Kenapa rakyat Malaysia harus berbangga? Okey, Nazira. Dengan kemerdekaan Okey, kita. Nazira. Silakan Nazira. Okey, rakyat Malaysia harus berbangga dengan keunikan kemerdekaan kita kerana kita mempunyai pelbagai kaum dan meraihkan perayaan bersama-sama. Okey, terima kasih Nazira. Kita bagi satu bintang, untuk Nazira. Jelas, rakyat Malaysia kena bangga sebab rakyat Malaysia berbilang kaum. Kalau kita tengok hari sambutan, kita boleh lihat semua rakyat akan memeriahkan keunikan kemerdekaan negara kita. Okey, seterusnya ini murid-murid hari itu baru merasai sambutan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Jadi kita minta murid-murid di talian buktikan kemeriahan sambutan kemerdekaan di negara kita. Lampirkan evidence anda. Cikgu nak minta. Siapa? Nak dengar suara siapa? Irfan nak dengar suara siapa? Okey, Irfan nak dengar suara Luqman boleh cikgu? Boleh. Irfan nak dengar suara Luqman. Silakan Luqman. Okey. Bukti kemeriahan sambutan kemerdekaan di negara kita ialah rakyat berkumpul bersama-sama tanpa mengira kaum, melihat perarakan aset negara dan unit beruniform negara. Okey, terima kasih Luqman. Kita bagi satu bintang untuk Luqman. Kemeriahan sambutan kemerdekaan negara kita biasanya dimeriahkan dengan pertunjukan aset-aset negara dan unit-unit beruniform. Okey, kita minta pengalaman Vorid. Apakah bukti kemeriahan sambutan kemerdekaan di negara kita? Silakan Vorid. Bukti kemeriahan sambutan kemerdekaan di negara kita ialah persembahan lagu-lagu patriotik dan pertunjukan udara daripada pasukan Tentera Udara Malaysia. Okey, terima kasih Vorid. Satu markah untuk Vorid. Satu bintang untuk Vorid. Maknanya apabila Vorid dan murid-murid melihat kemeriahan sambutan, salah satunya ialah pertunjukan udara daripada Tentera Udara Malaysia dan lagu-lagu patriotik yang akan menyemarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Bukan itu saja cikgu, bila kita pergi Dataran Merdeka hari itu 31 Ogos, ada cakap abang bomba, menunjukkan semua sekali anggota uniform di negara kita berada di situ untuk menunjukkan pertunjukan di tempat Dataran Merdeka. Okey, terima kasih cikgu atas penjelasannya. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali seperti dalam Direct TV KPM, jangan ke mana-mana.
TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM. Cikgu Ruzana, boleh tak cikgu terangkan kepada Irfan dan murid-murid, gambarkan kepada kita tentang detik pemasyhuran kemerdekaan pada tahun 1957? Okey. So, seterusnya kita akan bincangkan tentang detik pemasyhuran kemerdekaan negara, terutamanya generasi-generasi muda. Betul. Seperti Irfan Seperti saya. Dan murid-murid di talian dan murid-murid di rumah. Kita nak tengok bagaimana peristiwa dan bagaimana detik bersejarah ini berlangsung. Okey, upacara sambutan pemasyhuran kemerdekaan negara merupakan satu detik bersejarah yang dinantikan oleh seluruh penduduk tanah Melayu kerana negara kita telah mengalami satu proses yang amat panjang sebelum kita mencapai kemerdekaan. Jadi permulaan sambutan diraikan pada 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Jadi suasana pada malam itu sangat meriah, diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam untuk menunjukkan kemeriahan dan kebebasan pada ketika itu. Jadi menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan di sekitar bandar Kuala Lumpur telah dipenuhi dengan kenderaan dan amat sesak. Jadi pada pukul 10 malam, wakil perikatan daripada Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sadun Jubir mengambil tempat duduk. Sadun Jubir ini ialah Menteri Komunikasi pada masa itu. Jadi 300 orang penduduk, 300 orang pemuda membentuk barisan kehormat mengambil tempat di Jalan Raja iaitu Menara Jam dan perbarisan diketuai oleh Ismail Bontak. Jadi pada 11.58 malam sebelum detik 12 tengah malam, 2 minit lagi, cikgu. semua lampu di Padang pada masa itu dipadamkan dan pada masa itu seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Jadi jam besar berbunyi detik 12 tengah malam diikuti dengan laungan merdeka. Kalau kita berada pada masa itu mungkin dia akan menyebabkan kita meremang bulu roma, cikgu. bulu roma sebab kita nak raikan satu sejarah negara kita bebas daripada kuasa asing. Jadi bendera Union Jack diturunkan diiringi lagu oleh God Save the Queen menandakan berakhirnya pentadbiran British. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian digantikan dan dinaikkan diiringi dengan lagu Negaraku. Seterusnya sorakan merdeka dilaungkan 7 kali. Mari kita tengok bagaimana peristiwa bendera Union Jack diturunkan. Mari kita saksikan. Itulah dia, cikgu, saat-saat yang menyentuh jiwa rakyat Malaysia apabila diturunkan bendera Union Jack menandakan kita bebas dari penjajahan British, cikgu. Oh, sedihnya, saya rasa sedih, cikgu. Kalau rasa sedih, kita tengok lagi sekali. Lagi sekali. Rasai kesedihan itu. Okey, dah jelas, cikgu. Bagaimana cikgu rasa macam mana? Ibaratnya macam bila kita terkurung, kemudian kita dilepaskan. Dibebaskan. Jadi itulah peristiwa bagaimana bendera Union Jack diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kemudian pada pukul 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman telah menerima tabik hormat dan pemeriksaan Perbarisan Perwakilan Negeri. Kemudian dia mengambil tempat di pentas bersama 24 orang pemuda perikatan diketuai oleh Abdul Majid Osman membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung sebutir pingat emas berukir peta Tanah Melayu dan gambar Tunku ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Dan rantai emas dikalungkan oleh Sadun Jubir diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Sampai bila-bila pun tidak akan berubah gelaran Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Okey, jadi itu ialah jawatan kuasa bagaimana merancang detik pemasyhuran
kemerdekaan. Jadi murid-murid semua, kita dah tengok video, kita dah mendengar cikgu menerangkan bagaimana detik-detik itu berlangsung. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotik, bagaimana anda semua, generasi-generasi muda menzahirkan kecintaan terhadap tanah air? Ada murid-murid nak cuba bagi pendapat bagaimana anda menzahirkan kecintaan terhadap tanah air? Silakan. Siapa nak mulakan dulu diskusi kita? Cikgu nak dengar suara Humaira. Pandai dia angkat tangan. Silakan Humaira. Sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotik, bagaimanakah anda menzahirkan kecintaan terhadap tanah air? Saya menzahirkan perasaan cinta terhadap tanah air dengan mengibarkan jalur gemilang semasa menyambut Bulan Kebangsaan. Saya juga akan sentiasa mematuhi undang-undang negara dan menjadi rakyat yang baik. Wah, mematuhi undang-undang itu yang saya suka, Cikgu. Ya, menjadi rakyat yang baik pun sebenarnya kita menzahirkan kecintaan kita terhadap tanah air. Betul. Kita bagi 1 bintang untuk pendapat Satu Humaira. bintang. Cikgu, mungkin kita boleh dapatkan seorang lagi pendapat murid untuk soalan ini. Okey, kita minta satu lagi pendapat murid di talian menzahirkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Okey, Borik dah angkat tangan, Cikgu. Boleh ke? Boleh, Boleh. Borik nak bagi tu. Tak boleh. Silakan, Borik. Saya menzahirkan perasaan cinta dengan berusaha mengharumkan nama negara dan saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat memberi sumbangan kepada negara pada masa akan datang. Lama. Jawapan seperti Perdana Menteri. Lepas tu cikgu kena tanyalah apa cita-cita Borik ni? Macam mana nak mengharumkan nama negara tu? Apa Cuba cita-cita kongsikan Borik? sikit. Kalau saya akan masuk dalam bidang pekerjaan yang dapat berkomunikasi dengan negara luar. Contohnya menjadi menteri mungkin. Amin. Kita doakan aminkan. cita-cita Borik nak jadi menteri satu hari nanti. Okey. Jadi itu ialah cara Borik untuk Mengharumkan. menzahirkan kecintaan. Sebenarnya walaupun generasi muda belajar bersungguh-sungguh pun sebenarnya menzahirkan kecintaan menjaga tanah air kita. Kita bagi 1 bintang untuk Borik. 1 bintang untuk Borik, bintang yang keempat. Kalau Irfan, ya saya. bagaimana Irfan menzahirkan kecintaan terhadap tanah air? Okey, kalau tadi mungkin dari bidang pendidikan dan sebagainya, tapi Irfan akan berkongsi kepada rakyat luar negara tentang keunikan makanan di negara kita, Cikgu. Okey. Contohnya kita ada nasi lemak, kita ada roti canai dan sebagainya. Itu juga adalah keunikan negara kita yang kita kongsikan kepada masyarakat di luar negara. Okey tak, Cikgu? Okey, tepat sekali. Itulah cara Irfan menzahirkan kecintaan terhadap tanah air. Okey, kita tengok sedikit pemahaman murid dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Okey, apakah lagu yang dimainkan semasa bendera Union Jack diturunkan? Ingat lagi tak lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Kita minta Nazirah bagi jawapan untuk lagu yang dimainkan semasa bendera Kalau Union tahu, Jack diturunkan. boleh nyanyi sekali. Silakan. Lagu God Save the Queen. Okey, lagu God Save the Queen. Betul. Dan lagu itu digantikan dengan lagu Negaraku apabila negara kita bebas daripada penjajahan kuasa asing. Okey, itu penerangan tentang detik pemasyuran kemerdekaan negara. Sebenarnya bila kita melihat video sambutan pada masa itu, sebenarnya kita akan rasa sangat terharu dengan perjuangan tokoh-tokoh tempatan yang terdahulu yang sanggup berusaha dengan menumpahkan segala jiwa dan raga untuk memastikan negara kita bebas merdeka sehingga ke hari ini. Betul, Cikgu. Sebab kalau kita ikutkan, kemerdekaan yang kita capai bukan melalui pertempuran darah, Cikgu. Kita melalui negosiasi ataupun kita kata perundingan sahaja. Dengan perundingan kita mampu mendapat kemerdekaan dan itulah yang telah orang kata diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin kita ketika itu. Terima kasih, Cikgu, dan terima kasih murid-murid semua. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Rozana. Mungkin sekarang ini Cikgu nak bawa kita balik ke detik 31 Ogos seawal 8 pagi. Apa yang berlaku ketika itu, Cikgu? Mari kita semua murid-murid menerusuri peristiwa bersejarah pemasyuran kemerdekaan di Stadium Merdeka. Pada 8.30 pagi, Tunku Abdul Rahman telah tiba di pekarangan stadium dan disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong, Permaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri setiap kali pembesar negara tiba dan orang-orang kenamaan pada masa itu. Menunjukkan kemerdekaan negara kita diiktiraf juga oleh negara luar. Jadi Tunku telah membacakan pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Mari kita lihat murid-murid video memaparkan detik bersejarah kemerdekaan Tanah Melayu yang telah dimasyhurkan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Itulah laungan Merdeka pada 31 Ogos 1957, Cikgu. Sangat bermakna sehingga ke hari ini merupakan peristiwa bersejarah yang tidak patut kita generasi muda lupakan. Jadi kita teruskan bagaimana kronologi peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada 11 pagi kemudian, istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong diadakan di Balai Rong Seri Istana Negara. Kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar. Maksudnya, istiadat ini telah merangka pemerintahan Kabinet pentadbiran Tanah Melayu pada masa itu. Kemudian diikuti dengan majlis jamuan, mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Merupakan Pesuruhjaya Tinggi terakhir sebelum kita semua mencapai kemerdekaan. Jadi pada 5.25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur kembali ke England. Jadi merupakan satu detik bersejarah di mana kemerdekaan kita telah diiktiraf oleh kuasa luar. Jadi murid-murid semua, kita dah lihat video, kita dah dengar penerangan bagaimana detik pemasyuran kemerdekaan ini. Jadi sebagai generasi muda pada masa kini, mengapa kedaulatan negara ini penting untuk dipelihara? Jadi kita nak dengar apakah pendapat murid-murid bagaimana negara kita penting untuk dipelihara. Okey, ada siapa-siapa murid nak beri pendapat? Boleh angkat tangan, jangan malu, jangan segan. Siapakah orangnya? Tak ada siapa angkat tangan. Okey. Humaira ada. Okey, Humaira, sila berikan pendapat anda. Kedaulatan negara penting untuk dipelihara untuk memastikan rakyat hidup sejahtera. Selain itu, supaya politik negara sentiasa stabil dan ekonomi sentiasa meningkat. Okey, terima kasih Humaira atas jawapan kenapa kita mesti memelihara kedaulatan supaya rakyat hidup sejahtera. Tiada peperangan, tiada campur tangan kuasa asing, tiada pencerobohan. Kita bagi 1 bintang Satu untuk bintang. Humaira. Okey, bintang yang keempat untuk Humaira setakat ini. Saya nak minta pendapat daripada Luqman. Luqman pula. Luqman, kenapa kedaulatan negara ni penting untuk kita pelihara? Masih soalan yang sama, silakan Luqman. Okey. Kedaulatan negara penting untuk dipelihara untuk menjadikan masyarakat hidup aman. Hal ini melahirkan masyarakat yang bekerjasama. Oleh itu, negara akan sentiasa makmur. Contohnya, masyarakat bebas melakukan aktiviti harian. Kesannya, masyarakat hidup harmoni.
Okey, terima kasih Luqman. Kita bagi 1 bintang untuk Luqman. Luqman cikgu. kata kenapa kedaulatan negara penting untuk kita pelihara supaya masyarakat boleh hidup aman dan damai. Kita semua mesti bersyukur negara kita ini walaupun masyarakatnya berbilang kaum tetapi kita semua hidup aman dan damai. Jadi sepanjang kita bercerita tentang detik pemasyuran kemerdekaan negara ini, bagaimanakah murid-murid boleh menjelaskan mengapa kita ini perlu memahami sejarah negara dan bangsa penting bagi generasi muda untuk menghayati erti kemerdekaan. So cikgu nak mendengar suara yang terakhir daripada Nazira. Siapa cikgu? Silakan Nazira, jelaskan kepada kita tentang soalan ini. Memahami sejarah negara dan bangsa penting bagi generasi muda untuk menghayati erti kemerdekaan kerana melahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Hal ini dapat membentuk masyarakat yang mempunyai semangat cintakan tanah air. Oleh itu, generasi muda akan menjaga kedaulatan tanah air dengan sebaik-baiknya. Okey, terima kasih Nazira. Kita bagi 1 bintang yang terakhir untuk Nazira. Maknanya kenapa kita mesti menghayati erti kemerdekaan supaya kita dapat memastikan negara kita aman damai dan memastikan semua generasi-generasi muda ini mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Betul, sekaligus memberikan satu jati diri yang kuat kepada rakyat Malaysia di negara ini. Terima kasih semua. Wah, hebatlah murid cikgu. Dan apa kata sekarang ini kita dapatkan kesimpulan tentang topik kita pada hari ini, silakan. Okey, kesimpulannya berdasarkan detik pemasyuran negara kita hanya satu. Kita perlulah bersama-sama berganding bahu mengekalkan kemerdekaan yang sedia ada. Janganlah kita bersengketa, janganlah kita berselisih faham, tetapi kita sama-sama bermuafakat, sama-sama bekerjasama untuk memastikan kemerdekaan kita ini kekal sampai bila-bila. InsyaAllah kita doakan agar kemerdekaan yang kita ada sekarang ini kekal sampai bila-bila. Terima kasih cikgu. Dan murid-murid cikgu hari ini nampaknya semuanya bertenaga, cemerlang. Dan bagaimana pentaksiran cikgu kepada prestasi mereka? Silakan. Pentaksiran saya pada pagi ini, pada hari ini kepada anak-anak murid saya melihat mereka sangat bagus, sangat bersaing dengan baik dan sangat menguasai pembelajaran pada hari ini. Okey, kita berikan tumpukan untuk mereka dulu dari SMK Serban Jaya 2, cikgu. Wah, hebat-hebatlah murid ini. Okey, sekarang ini kita nak tahu juga bagaimana rakan-rakan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan, cikgu. Okey, murid-murid boleh melayari portal Delima untuk mendapatkan segala maklumat tentang pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Rozana kerana bersama Ifana hari ini berkongsi kepada kita tentang pemasyuran kemerdekaan negara ini. Dan kita mengharapkan apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Lagi sekali kita laungkan Cikgu. Merdeka boleh? Sama-sama kita laungkan 3 kali. Murid-murid sekali kita boleh buka mikrofon. Kita laungkan laungan Merdeka. Merdeka! 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 Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.